Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita berada di bengkel mesin Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Melaka. So, hari ini saya akan menerangkan berkenaan dengan apa yang perlu kita buat dalam bengkel mesin. Okay, perkara yang paling pertama adalah PPE, iaitu Personal Protective Equipment. Okay, dia ada 3 benda yang paling penting lah bila kita berada di bengkel, terutama di bengkel mesin Jabatan Kejuruteraan Mekanikal. Yang pertama adalah safety shoes lah, safety shoes, keselamatan. Okay, so pastikan sebelum masuk ke bengkel kita pakai kasut keselamatan lah. Okay, yang kedua adalah baju bengkel. Okay, baju bengkel mesti menutup lengan, okay, dan bahagian tengah ni lah, okay, sampai ke leher lah. Right. So yang ketiga adalah goggle. Goggle ni paling penting lah. Okay, sebab ia untuk lindungi kita punya mata lah semasa kita berada di bengkel mesin. Okay, perkara pertama yang perlu kita belajar bila berada di bengkel mesin untuk belajar semester 1 terutamanya adalah cara kita mengasah mata alat. Okay, mata alat yang kita akan gunakan adalah HSS, iaitu High Speed Steel. Okay, di mana kita akan mengasah mata alat ni untuk dapatkan bentuk supaya kita mudah untuk kita potong benda kerja lah. Okay, biasanya kita akan gunakan, biasanya di industri kita gunakan mata karbide lah. Okay, tapi disebabkan dalam kita punya pembelajaran, kita kena belajar bagaimana nak asah mata alat menggunakan grinding machine. Ini adalah rujukan untuk kita buat mengasah mata alat. Okay, ada beberapa benda yang penting lah perlu kita tahu dalam mengasah mata alat. Okay, yang pertama adalah side rate angle. Okay, dia ada side rate angle, dia ada side clearance angle. Okay, side rate angle ada sebelah atas ni lah. Okay, kita boleh tengok kat sini side rate angle. So yang kedua adalah side clearance angle. Okay, so dia ada end clearance angle ni bahagian depan lah. Okay, so kita kena bentukkan dia punya bahagian muka ni, okay, supaya dia mudah lah untuk dia punya chip tu, besi tu dia keluar tu nanti. Okay, dan dia ada beberapa jadual. Okay, ada jadual kat bawah ni, so kita boleh refer lah. Okay, jadual ni dia rujuk kepada benda kerja, jenis material, okay, material yang perlu dipotong lah menggunakan alat cutting tool ni. Okay, yang biasa kita gunakan, material yang kita gunakan untuk kita potong dalam bengkel mesin di Politeknik Melaka adalah kita gunakan aluminium lah. So kita boleh refer kepada angle yang di atas ni sajalah. Okay, side relief kita gunakan 12 darjah. Okay, front release kita gunakan 8 darjah. Side rate kita gunakan 16 darjah dan back rate kita gunakan 35 darjah. Untuk mengasah mata alat ni, kita ada beberapa langkah lah kita perlu ketahui. Okay. Sebenarnya kalau ikutkan dia ada 5 langkah untuk kita mengasah mata alat. Okay. Berdasarkan jadual tadi, okay, jadual angle tadi. So kita punya benda kerja adalah kita gunakan aluminium lah. So kita refer kepada angle untuk aluminium. Okay. So langkah yang pertama adalah front relief. Kita akan buat front relief, kita akan asahkan bahagian depan ni lah. Okay, kita akan buat clearance kat depan ni supaya bila kita buat clearance ni kita tak berlanggar dengan dengan benda kerja lah bila kita buat pemotongan nanti. Okay, so berdasarkan jadual tadi, front relief kita akan gunakan untuk aluminium adalah 8 darjah. Okay, 8 darjah. Okay, so pada awalnya kita kena tegak dan kita kena dapatkan 8 darjah tu, kita kena anggarkan saja. Okay, kita tak perlukan apa-apa alat untuk kita ukur dia. Okay, kita anggarkan saja. Bila kita tegakkan, kita naikkan sikit. Okay, anggarkan untuk dapatkan 8 darjah. Okay, kemudian bila mesin grinding ni dah on, so dia punya grinding wheel ni akan berputar. So kita akan buat pengasahan ni dekat bahagian grinding face, kat bahagian depan ni saja, bahagian depan. Okay, so bila dia dah okay, so kita tolakkan ke depan mata alat ni, okay, dan kita mula mengasah. Okay, untuk bila kita mengasah ni, jangan kita kekal di bahagian satu tempat sajalah. Okay, kita kena gerakkan dia kiri dan kanan. Okay, sebab apa? Supaya dia punya grinding wheel ni dia tak makan dekat bahagian tengah saja. Okay, so kita kena gerakkan kiri dan kanan supaya dia makan sekata. Okay, langkah yang kedua adalah kita akan buat end clearance angle. Okay, tadi langkah pertama tadi kita dah buat 8 darjah. Okay, dekat front relief ni. Okay, so kita kena sengetkan sikit. Okay, dapatkan end clearance angle. Okay, kemudian baru kita tolakkan kita punya mata alat ni ke depan lah.
Okey, dan kita start mula mengasah lah kiri dan kanan. Okey, untuk dapatkan end clearance angle. Okay, langkah yang ketiga adalah kita akan buat side clearance angle. Okay, so kat mana kita akan buat adalah kat bahagian tepi ni lah. Okay, kita akan asah bahagian tepi ni, kita akan buat side clearance angle. Okay, berdasarkan jadual tadi, side clearance angle tu kita akan dapatkan 12 lah, 12. Okay, 12 darjah. Okay, so cara dia adalah kita rapatkan dekat wheel face ni. Okay, so kita kena pusingkan dia lah. Pusingkan anggaran sebanyak 12 darjah. Okay, so kita dah dapat anggaran 12 darjah tu, baru kita tolak kita punya mata alat ni pergi dekat wheel face ni dan kita akan mula mengasah lah. Okay, langkah yang keempat adalah kita akan buat side right angle. Okay, side right angle tu dekat bahagian mana? Dekat bahagian tepi sebelah kanan ni lah. Okay, tadi kita buat side clearance angle sebelah kiri. Okay, sekarang kita side right angle ni kita akan buat sebelah kanan ni. Okay, bahagian permukaan depan ni lah. Okay, biasanya side right angle ni kita akan buat sekali dengan back right angle lah. Back right angle. Okay, so cara dia kita tegakkan dulu. Okay, sebelum kita masukkan, kita gerakkan ke depan. Okay, so kita kena pusingkan sikit kita punya mata alat ni untuk kita dapatkan side right angle lah. So side right angle ni adalah 16 darjah. So 16 darjah ni kita kena anggarkan lah. Okay, kita pusingkan sebanyak 16 darjah. Kemudian kita akan tolak kita punya mata alat ni ke depan dan touch pada wheel face ni dan kita akan mula mengasah lah. Okay, langkah yang terakhir, langkah yang kelima, kita akan buat nose radius lah. Nose radius tu, okay, hujung tu biasanya lepas kita asah dia akan jadi tajam lah. Okay, jadi tajam. So kita nak kena adakan radius lah, radius sedikit kat depan tu. Okay, so cara dia adalah bila kita dah onkan kita punya grinding machine ni, so kita akan touchkan sedikit saja dia punya hujung ni dan kita gerakkan dalam macam bentuk U lah. Okay, kita akan gerakkan seperti inilah. Okay, untuk dapatkan nose radius. Sedikit saja kita gerakkan 2-3 kali sampai dapat nose radius, dah cukup dah. Langkah pertama kita akan buat front leg. Tegak, naikkan sikit. Langkah yang kedua kita akan buat side clearance angle. Ya, angle sikit lah. Berlaku pergeseran di antara mata alat dengan wheel face ni, okey, dia akan mengeluarkan haba lah. Okey, bila ada mengeluarkan haba panas, so kita kena sejukkan dia dengan mencelupkan ke dalam air lah. Okey. Okay, langkah yang kedua kita akan buat side clearance angle sebelah sini lah, yang bertanda S ni. Okey, so mula-mula kita tegakkan dia dulu. Kemudian kita akan buat angle dia sikit, naikkan, pusingkan sikit saja dan kita tolakkan kepada wheel face lah. Sekarang langkah yang keempat kita akan buat top face kat sini. Okey, side brake. Right. So kita akan tegakkan dulu. Okay, kemudian kita akan pusingkan sikit, dapatkan dia punya angle. Okay, kemudian baru kita tolakkan pada wheel face ni lah.
nose radius. Okay, so kita akan gerakkan dia punya bucu atas tu berbentuk U lah, bukan sebelah bucu gitu. Sehingga nampak nose radius lah. Akhirnya mata alat kita ini siap diasah. Okey, jika dilihat kat sini, so dekat bahagian depan ni front relief ni kita dah siap. Okey, side relief kita dah siap sebelah sini dan kita dah siap side rake sebelah sini lah, dan kita dah siap buat nose radius. Okey. Selepas kita buat pengasahan ni, so dekat bahagian atas ni dia akan ada burr lah. Okey, burr ni adalah hasil kita punya pemotongan lah, ada lebihan besi sikit. So kita kena buang menggunakan kikir. Okey, so cara pembuangan kikir tu, pembuangan burr ni, so kita gunakan kikir dan kita just slidekan sikit saja. Okey, mengikut dia punya angle lah. Okey, so ni pembukaan pertama. Okey, pembukaan kedua adalah bahagian side rake ni lah. Okay, sekarang ni kita akan buat proses milling. Okay, sebelum kita buat proses milling, kita kena buat proses chamfering dulu lah. Chamfering kita akan buat angle untuk dia punya bucu untuk benda kerja. Okay, perkara pertama yang kita perlu buat, kita perlu tahulah chamfering tu dia punya angle dia punya sudut dia adalah 45 darjah. So kita kena pusingkan dia punya holder ni kepada 45 darjah lah. Okay, mula-mula kita akan longgarkan dulu skru ni. Skru ni untuk kita pusingkan dia lah. Okay, so sekarang ni dia punya angle adalah 0 darjah lah. Boleh lihat kat sini 0 darjah. Okay, so kita nak buat angle untuk chamfer, kita kena pusingkan dia lah kepada 45 darjah. Okay, so pastikan dia punya line tu, kosong tu kena dekat bawah ni lah, dia punya tanda untuk 45 darjah. Selepas dapat sudut yang kita kendaki, so kita kena ketatkan lah. Okay, ketatkan dekat bahagian tool holder ni. Okay, kemudian kita akan gerakkan lah. Gerakkan ke arah benda kerja yang kita akan buat, nak buat daling ni. Okay, so kita akan buat neling dekat bahagian sini. Okay, bahagian pembukaan sini kita akan buat neling. Okay, tetapi bucu ni kita kena buat chamfering dulu lah, sebanyak 45 darjah. Okay, pastikan kita buat chamfering dekat bahagian belakang dan bahagian depan lah. Kedua-dua bahagian kita kena buat chamfering lah. Okay. Okay, sekarang kita akan mulakan untuk buat chamfering. Okay, pastikan sebelum kita on mesin, kita kena pakai API yang lengkap lah. Okay, yang pertamanya adalah kita punya burger lah. Right. Okay, seterusnya sebelum kita on dia punya motor ni, so kita kena buat tutup dia punya ni lah, cover ni kita tutup. Okay, baru kita boleh on kan lah. Okay, on. Pastikan dia punya putaran motor ni dia bergerak arah lawan jam lah. Arah lawan jam. Okay, so speed yang kita akan gunakan adalah 360 rpm lah. Okay, untuk roughing. Okay, kemudian kita dah buat sudut 45 darjah. Kemudian kita akan buat chamfering dengan menggerakkan bahagian sini lah. Okay, bahagian sini kita akan gerakkan dia untuk buat chamfering. Okay, so kalau tak ada masalah, okay, semua okey, so kita boleh terus mula buat pemotongan lah. Okay, masukkan sikit. Chamfering ni tak perlu banyak, okey, memadai kalau kita buat sehingga 2 ataupun 3 mm sajalah. Okay, setelah selesai, so kita boleh offkan mesin lah.
Okey, seterusnya langkah selepas kita buat chamfer tu tadi. Okey, so kita akan buat proses nailing lah. Okey, proses nailing ni sebelum kita buat proses nailing, so kita kena buat center drill dulu. Okey, center drill kita akan gunakan mata center drill. Okey, kita tutup dia punya cover ni. Okey, sebelum kita onkan mesin. Okey, lepas kita akan onkan mesin lah. Okey, onkan mesin ikut speed yang sama seperti yang kita sebelum ni lah, 360 rpm. Okey, kemudian kita akan buat center drill. Okey, center drill ni tak perlu terlalu dalam. Okey, so kita just untuk markingkan saja supaya dia nanti dia tahan semasa kita buat landing nanti. Tarik keluar center drill dan kita offkan mesin. Seterusnya kita akan set dia punya kelajuan motor untuk kita buat proses nailing. Okay, tadi kita punya kelajuan adalah 360 rpm, so kita kena ubah kepada 60 rpm. Okay. So, kalau terlihat kat sini tadi 360 rpm, so kita ubah kepada 60 rpm. So dia gunakan motor 2, gear A dan gear 1 lah. So sini 1, sini A dan sini motor 2 lah. Okay. Kemudian kita tutupkan dia punya cover ni. Okay, kita akan onkan dia motor lah. Okay. So dia punya pergerakan motor dia adalah perlahan 60 rpm. Okay, so kita akan nak buat nailing, kita kena gunakan mata nailing lah. Okay, mata nailing kat sini. Okay, so kita kena gunakan mata nailing. Right, so nailing ni sebenarnya kita gunakan untuk buat bentuk diamond daripada permukaan rata. So kita akan kasarkan dia, kita akan bentukkan bentuk diamond supaya bila kita pegang dia tu kita akan dapat pegang dengan fit lah. Okay, kita akan dapat pegang dengan fit. Okay, so kita akan dekatkan kepada benda kerja. Okay, pastikan bila kita tengok dekat mata nailing ni dia akan ada 2 roller lah, atas dan bawah. So pastikan kedua-dua roller ni kena dekat benda kerja. Okay, benda kerja. Okay, sampai dia bersentuhan lah. Sentuhan. Okay, so kita akan masukkan, kita akan buat nailing ni secara perlahan lah. So kita akan gerakkan CX ni, okay, ke depan. Okay, kita akan gerakkan dia sampai nampak bentuk diamond dekat sebelah situ lah. Okay, so kita akan buat sebelah dulu, separuh dulu. Okay, so sebab kita gunakan speed 60 rpm, okay, sebenarnya untuk supaya kita senang nampak lah bentuk diamond tu. Okay, kalau kita gunakan speed yang laju, okay, yang laju nanti kita tak akan nampak lah sama ada dia punya bentuk diamond tu dah terbentuk ataupun tidak. Okay, so kita buat sehingga nampak bentuk diamond. Okay, so baru kita boleh gerakkan ke sebelah yang belum dibuat tu lah. Okay, sebelah permukaan yang rata tu kita akan buat untuk nailing seterusnya. Okay, kita just gerakkan saja. Right. Okay, kita gerakkan sebelah sini. Nanti sambunglah buat nailing. Okay, sampai nampak bentuk dia lah. Okay, so dia akan keluar bentuk macam bentuk diamond ni. Okay, selepas terbentuk, so kita punya proses nailing tu selesai lah. Okay, dan kita boleh tarik mata nailing dan kita offkan mesin lah. Okay, sekarang dia punya permukaan tu ada bentuk macam diamond. Okay, terbentuk diamond. Itu adalah permukaan untuk proses nailing.